Sebelum itu, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Saya Farhan Yassin, sebagai moderator pada malam ini. Salah seorang panelis kita iaitu Dr. Mazli Malik tidak dapat hadir pada malam ini atas sebab-sebab tertentu. So we have three panelists tonight. Saya perkenalkan yang pertama sebelah kiri saya YB Nik Nazmi Nik Ahmad, Exco Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi dari Selangor. Saudara Chew from Malaysia Youth and Student Movement, short form DEMA, right? Okay. Dan yang jauh sekali Saudara Effendi Hasni, mewakili mahasiswa keadilan Malaysia MKM. Malam ini kita akan start dan kita akan ada 3 round. Okay, so the first round kita akan ada presentation daripada setiap panelis, mula dengan YB ini, kemudian mungkin Saudara Chew dan Saudara Effendi. Setelah habis saja perbincangan daripada semua panelis, kita akan open kepada hadirin untuk sesi Q&A. Boleh bertanyakan soalan mengenai pendidikan percuma pada malam ini. Anything out of the topic boleh ke YB? Dan yang last kali round kita akan minta panelis untuk conclude lah. Yeah. So without further ado, saya menjemput panelis yang pertama YB Nik Nazmi Nik Ahmad dengan presentation beliau. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam kepada saudara moderator dan juga kepada semua panelis dan juga kepada semua hadirin hadirat pada hari ini. Pembincangan saya lah tajuknya pendidikan percuma sebagai penyelesaian kepada kemelut PTPTN. Kalau kita lihat sektor pendidikan tinggi di negara kita, kita sekarang mengalami proses penswastaan, dan proses penswastaan ini bermula pada tahun 1996 ketika mana Najib Razak waktu itu merupakan Menteri Pendidikan, dan beliau telah memperkenalkan Akta Pendidikan dan juga Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta pada tahun 1996. Dan pada tahun 1997 PTPTN ditubuhkan untuk membolehkan para pelajar mendapat wang untuk menyambung pengajian. Dan hasil daripada penubuhan PTPTN, kita boleh menyaksikan pertumbuhan IPTS yang begitu drastik di dalam negara kita. Dan bermula pada tahun 2007, jumlah dana PTPTN yang diagihkan untuk IPTS buat pertama kali melebihi IPTA, dan trend ini berterusan sehingga hari ini. Dan pada tahun 2015, 2.5 bilion ringgit telah diagihkan kepada IPTS berbanding hanya 1.7 bilion ringgit untuk IPTA. Sebuah laman web expert market, dia telah membandingkan data yuran tuition ataupun yuran pengajian dengan mengumpulkan data daripada Quarterly Siemens Top Universities Ranking, US Top Universities Ranking, dan juga Gallup Median Self-Reported Income Report Data. Dan di dalam perkiraan mereka, purata yuran pengajian di Malaysia ialah sebanyak $18,000 Amerika. Kalau kita, walaupun ini boleh dikatakan rendah kalau di peringkat antarabangsa, kalau nisbah ataupun jumlah absolutnya, tetapi kalau dibandingkan dengan gaji, maka tahapnya ialah sebanyak 55% daripada gaji dihabiskan untuk membayar yuran pengajian di Malaysia. Ini berbanding yang paling tinggi di sebelah kiri sana ialah negara Chile, 73%. Kemudian Amerika Syarikat 53%, sedikit rendah daripada Malaysia. United Kingdom 42%, 36% untuk Singapura, tidak ada di dalam data ini, dan juga 18% untuk negara Jepun yang sebelah kanan paling rendah. Pihak kerajaan Malaysia memberi respon bahawa ini tidak menggambarkan yuran di IPTA,
Tetapi kalau kita melihat kepada purata yuran yang ada di IPTS, maka ini menggambarkan keadaan yang sebenar. Pada masa yang sama, kita juga telah melihat pemotongan untuk IPTA secara drastik, pemotongan belanjawan IPTA secara drastik. Kalau kita lihat pada tahun 2015, peruntukan untuk 20 IPTA yang ada di Malaysia ialah sebanyak 8.97 bilion ringgit. 2016 kekurangan 7.57 bilion ringgit. 2017 ialah sebanyak 6.12 bilion ringgit. Pemotongan jumlahnya 2.85 bilion ringgit. Pada masa yang sama, kita telah melihat satu kesan yang serius di dalam tawaran tempat yang ada di IPTA, ya, kerana pemotongan di dalam peruntukan untuk IPTA, maka IPTA pun tidak dapat memberikan tempat-tempat yang secukupnya kepada pelajar-pelajar di negara kita. Kita ada satu badan yang dinamakan Higher Education Advisory Panel ataupun panel penasihat pendidikan tinggi daripada Parti Keadilan Rakyat. Saya salah seorang daripada anggotanya, dan kita menerima begitu banyak aduan daripada pelajar-pelajar yang mendapat 7, 8A dan sebagainya di dalam SPM, tetapi tidak mendapat tempat, tidak mendapat jurusan yang mereka minta di universiti. Ini kerana masalah kekurangan tempat diakibatkan oleh pemotongan peruntukan oleh pihak kerajaan. Jadi pelajar-pelajar tidak ada pilihan. Kalau mereka nak melanjutkan pengajian, mereka kena pergi ke IPTS, dan IPTS menggunakan peluang ini untuk mendapatkan wang yang mudah daripada pihak kerajaan, kerana mereka tidak perlu bersaing untuk mendapat bayaran daripada mahasiswa, kerana ia semuanya dibayar dahulu oleh PTPTN yang kemudian ditanggung oleh pihak kerajaan yang kena kutip daripada graduan-graduan ini kemudian. Dan ini satu fenomena yang sama yang seperti berlaku di Amerika Syarikat. Apa yang berlaku di Amerika Syarikat apabila kerajaan negeri, kerana di sana pendidikan di bawah kuasa kerajaan negeri memotong peruntukan per student kepada universiti dan juga college, maka hasilnya institusi-institusi ini menaikkan yuran pengajian mereka. Dan kesannya pihak kerajaan telah memperkenalkan, pihak kerajaan persekutuan di sana memperkenalkan geran, potongan cukai dan juga pinjaman faedah rendah untuk mengatasi masalah ini. Ini seterusnya menyebabkan institusi-institusi pengajian ini menaikkan lagi yuran mereka kerana ada wang daripada kerajaan persekutuan. Antara tahun 1985 hingga 2016, kos pendidikan di universiti di Amerika Syarikat meningkat 6 kali ganda. Dan sama seperti IPTS di Malaysia, kita ada satu sektor di Amerika yang dipanggil institusi berorientasikan keuntungan, dan ini telah tumbuh dengan begitu mendadak di Amerika Syarikat, di mana pelajar-pelajarnya meningkat sebanyak 225% antara tahun 1998 hingga 2008, dan 86% daripada pendapatan mereka datang daripada pendapatan daripada geran kerajaan persekutuan dan juga pinjaman yang diambil oleh pihak pelajar. Dan hutang mahasiswa di Amerika Syarikat hari ini daripada yuran pengajian mereka setelah mencecah dolar Amerika 1.3 trilion, ya, 1.3 trilion dolar Amerika. Ya, bayangkan jumlahnya mana, lebih kurang 5 trilion ringgit Malaysia. Pada masa yang sama juga, selain daripada peruntukan khas untuk IPTA, beasiswa dan mahasiswa dan bantuan pelajaran juga yang merupakan sandaran kepada pelajar-pelajar miskin juga dipotong. Antara 2015 hingga 2016 dipotong sebanyak lebih 800 juta ataupun 23%. Dan ini telah menimbulkan satu fenomena baru, satu kajian daripada Pertubuhan Sukarelawan Muslim Malaysia pada awal 2016 mendapati dari lebih 75% daripada
mahasiswa yang diselidik daripada 6 IPTA tidak cukup wang untuk makan. Jadi ini fenomena mahasiswa lapar. Kalau dulu petani-petani di balik kelaparan, mahasiswa memperjuangkan nasib mereka. Hari ini mahasiswa sendiri yang kelaparan di dalam kampus. Dan ini satu fenomena yang betul-betul serius. Dan sebab itu kalau kita lihat sistem PTPTN yang ada juga tidak sustainable, tidak boleh lestari, tidak boleh bertahan. Kadar bayaran balik PTPTN pada tahun 2015 hanyalah 46.6%, tak sampai separuh. Jumlah hutang terkumpul PTPTN mencecah 8.49 bilion ringgit. Menurut laporan kewangan PTPTN, walaupun dari tahun 2011 hingga 2015 tabung tersebut membuat keuntungan, ini hanya kerana dia mendapat geran sebanyak 6.5 bilion ringgit daripada pihak kerajaan. Kalau tidak ada geran daripada pihak kerajaan, maka mereka tidak dapat membuat keuntungan. Jadi ini graf tersebut, kita melihat tahun 2015 geran kerajaan ialah 1.7 bilion, keuntungan dengan geran kerajaan 401 juta. Tetapi kalau tiada geran kerajaan, maka ia akan rugi sebanyak 1.3 bilion ringgit. Kenapa perkara ini berlaku? Banyak sebab. Antara lain ialah para pelajar tidak mendapat pekerjaan ataupun mendapat pekerjaan yang tidak setimpal. Kadang-kadang mereka graduate dengan ijazah tapi bekerja misalnya di dalam bidang sales yang tak perlu ada ijazah pun mereka boleh buat kerja tersebut. Tetapi kerana nak dapat sedikit pendapatan, maka mereka terpaksa buat kerja tersebut. Dan juga kerana kadar gaji dan upah di Malaysia secara umumnya berada di dalam keadaan yang tidak meningkat bertahun-tahun, dan juga kos sara hidup yang tinggi. Bagi tahun 2015 data ini, kadar pengangguran bagi mereka yang ada pendidikan tinggi ialah sebanyak 3.8% berbanding 1.8% bagi mereka yang tidak berpengajian tinggi atau tiada kelulusan sekolah. Jadi mereka yang tidak pergi ke universiti sebenarnya mempunyai kebarangkalian yang lebih tinggi untuk mendapat pekerjaan berbanding daripada mereka yang pergi ke universiti. Ini satu masalah yang serius. PTPTN tidak sebenarnya duduk diam. Mereka cuba mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini. Pertama, tidak lagi memberi pinjaman penuh. Dan ini juga menimbulkan satu masalah yang serius. Saya ialah pengerusi lembaga pengelola UNICEF dan juga ahli lembaga pengarah bagi UNICEF. Sekarang kita mendapati kadar pelajar yang ingin apply atau mohon masuk ke universiti semakin berkurangan. Sebab apa? PTPTN tidak lagi memberi pinjaman penuh. Jadi mereka tidak berani untuk masuk ke IPTS. IPTA pula kekurangan tempat sebab pemotongan peruntukan oleh kerajaan persekutuan. Jadi ini satu masalah yang cukup serius yang berlaku di negara kita. Satu lagi, apa yang dilakukan oleh pihak PTPTN ialah menggalakkan pengeluaran awal KWSP. Ini juga satu masalah yang serius sebab KWSP ini adalah wang persaraan kita. Sekarang pun tanpa kita keluarkan wang untuk PTPTN dan sebagainya, kita tahu kadar mereka yang dapat berkekalan wang KWSP ini lebih daripada 3 tahun, tak banyak. Biasanya 3 tahun dah habis keseluruhan wang KWSP mereka. Bayangkan wang ini dikeluarkan untuk PTPTN, dikeluarkan untuk pinjaman rumah dan sebagainya, maka lebih cepat habis. Maka apa yang akan berlaku kepada masa depan generasi muda kita apabila mereka besar nanti? Satu lagi ialah menyenaraikan ke dalam SIKRIS yang kita juga berasa tidak positif kerana mereka orang kata sudah jatuh di tipe tangga pula, kerana mereka tidak dapat ambil pinjaman dan sebagainya. Ini tambah menimbulkan masalah bagi mereka. Dan satu lagi yang cukup popular ialah menyenarai hitamkan pasport graduan-graduan yang tidak membayar PTPTN. Jadi sebab itu bagi saya, langkah yang logik untuk kita mengatasi masalah ini adalah langkah yang cukup radikal, iaitu pendidikan percuma. Kita harus berani untuk memperkenalkan pendidikan percuma di
negara kita, kerana ini sebenarnya bukan satu dasar yang luar biasa. Ia sudah ada di Finland, di Sweden, di Norway, di negara Jerman, di Scotland. Pada tahun 2014, semua universiti awam di Germany telah memberikan pendidikan percuma selepas negeri Lower Saxony menjadi negeri terakhir yang menghapuskan yuran pengajian. Bagi kita logiknya mudah. Kalau kita di Malaysia kita menerima bahawa pendidikan rendah, pendidikan menengah sepatutnya diberikan percuma dan diberikan percuma oleh sekolah-sekolah kerajaan pada hari ini, kenapa pendidikan tinggi patut berbeza berbanding pendidikan rendah dan juga pendidikan menengah? Ini kerana kita tahu pendidikan tinggi ini mampu memberi kesan eksternaliti yang cukup besar kepada masyarakat, kepada pembangunan ekonomi dan sebagainya, maka seharusnya dia mendapat penekanan yang sama daripada kerajaan. Dan kita boleh belajar daripada pengalaman Chile. Sebagaimana yang saya sebut dalam statistik awal, kalau Malaysia pada kadar 55% nisbah yuran pengajian berbanding dengan gaji, Chile 73%. Ini disebabkan kerana dasar penswastaan pendidikan mereka yang meluas, sebagaimana yang kita lihat semakin berlaku di Malaysia. Kesannya kadar keberhutanan graduan juga tinggi, dan ini telah menimbulkan protes daripada golongan mahasiswa yang ada di Chile. Dan tahun lepas Chile telah memperkenalkan dasar pendidikan percuma untuk separuh dari golongan 50% rakyat termiskin yang ada di negara tersebut. Pendidikan percuma juga menggalakkan mobiliti sosial yang lebih menyeluruh. Ia membolehkan mereka yang datang daripada keluarga yang susah, keluarga yang miskin misalnya, mendapat pendidikan tinggi. Mereka tidak takut untuk mendapat pendidikan tinggi kerana takut hutang dan sebagainya apabila pendidikan diberikan secara percuma kepada setiap rakyat. Dan ini ada satu kajian yang dibuat oleh Education at a Glance pada 2014, nisbah kebarangkalian mendapat pendidikan tinggi bagi individu yang mana ibu bapanya mempunyai pendidikan tinggi berbanding dengan yang tidak. Negara yang mengamalkan pendidikan percuma seperti Sweden, Norway dan Finland mempunyai nisbah yang rendah, bermakna kebarangkalian yang lebih tinggi berbanding dengan negara yang tidak mengamalkan pendidikan tinggi percuma seperti England dan juga Amerika Syarikat. Kalau kita lihat pada tahun 2013 apabila Pakatan Rakyat ketika itu melancarkan manifesto kita menganggarkan kos untuk memberikan pendidikan tinggi untuk semua, IPTA, IPTS ialah sebanyak 5 bilion ringgit setahun. Dan bagaimana perkara ini boleh dilakukan? Orang mungkin bertanya, di mana kita nak cari wang ini? Tapi sebenarnya saudara-saudari, kita di Malaysia ini, kita baru ni ada kajian daripada NAW, kadar pembaziran dan rasuah yang ada di dalam belanjawan negara kita tiap-tiap tahun ialah lebih kurang secara konservatif 15%. 15%. 1MDB misalnya sekarang ada hutang 40 bilion ringgit, yang mana kerajaan kena garanti hutang 1MDB. Kalau kita berani untuk bagi jaminan kepada 1MDB dengan hutang 40 bilion ringgit, kenapa kita tak boleh belanja 5 bilion ringgit untuk memberikan pendidikan percuma untuk rakyat kita? Ini soal keazaman politik. Kita juga satu lagi dasar yang mungkin sedikit kontroversi, tetapi bagi saya yang sebenarnya kita perlu kaji ialah kita seharusnya berperingkat-peringkat mengurangkan penghantaran pelajar ke luar negara. Hari ini kita ada beasiswa MARA dan JPA yang mana kita menghantar pelajar ke luar negara, dan sebenarnya kosnya sangat tinggi. Kalau misalnya kos beasiswa perubatan melebihi 1 juta ringgit untuk seorang pelajar. Jadi bukankah lebih baik hari ini dasar itu dibuat ketika mana tahun 70-an dahulu apabila kita tidak cukup IPT di dalam negara kita. Jadi waktu itu permulaan dasar ekonomi baru dan sebagainya, maka kita memperkenalkan dasar menghantar pelajar ke luar negara secara besar-besaran. Tetapi hari ini apabila kita ada IPT yang banyak di negara kita, bukankah lebih baik kita menjimatkan wang tersebut, melaburkannya di dalam pendidikan tinggi di dalam negara kita?
Ya, mungkin kalau kita nak hantar di peringkat yang lebih tinggi, di peringkat masters atau di peringkat PhD, kerana mungkin mempunyai pengkhususan yang tidak wujud di dalam negara kita. Tetapi saya percaya, ya, untuk bidang-bidang yang asas sebenarnya sudah banyak ada di dalam negara kita, yang mana kita boleh sebenarnya tambah baik sekiranya kita melabur di dalam negara kita. Sebab itu antara langkah untuk kita melaksanakan dasar pendidikan percuma, kita kena perbanyakkan IPTA. Sebab hari ini sebenarnya kita dah lama tidak buat IPTA yang baru kerana penekanan kepada IPTS akibat daripada dasar penswastaan pendidikan. Jadi kita memperkenalkan PTPTN, banyak IPTS tubuh, dan kita tidak bercakap tentang IPTS yang krim seperti misalnya Universiti Teknologi Petronas atau Taylors atau Sunway dan sebagainya. Kita bercakap tentang universiti-universiti yang ada di dalam rumah-rumah kedai, ya, yang kadang-kadang graduate susah nak dapat kerja. Itu sebenarnya yang menimbulkan masalah kepada sistem pendidikan di negara kita. Dan mereka hanya hidup sebab ada PTPTN. Kalau tak ada PTPTN, kena bersaing di dalam pasaran, mereka dah lama kena tutup kedai. Jadi sebab itu kita kena perbanyakkan universiti-universiti awam, dan ini akan mengurangkan pergantungan kepada IPTS. Ini akan menggalakkan persaingan dengan hanya membenarkan IPTS yang terbaik, ya, mungkin MNU, mungkin UTP, mungkin Sunway dan sebagainya untuk kekal di dalam pasaran. Dan kadar iuran IPTS juga akan lebih kompetitif untuk mereka benar-benar dapat menarik pelajar. Kalau kita lihat contoh di Jerman sebagai sebuah negara yang telah berjaya melaksanakan pendidikan percuma, hanya 5% daripada mahasiswa mereka belajar di institusi swasta. Mereka juga telah mempertingkatkan kualiti latihan vocational dan teknikal untuk mengurangkan pengeluaran graduan universiti yang melebihi permintaan. Sebab itu di Jerman, hanya 28% daripada warga negara mereka menghadiri universiti. Ini berbanding dengan Amerika Syarikat atau England yang mana kadarnya mencapai 30 lebih atau 40%. Sebab apa? Sebab mereka ada sistem apa yang dipanggil dual education system atau dual postgraduate yang menggabungkan latihan vocational dan perintisan apprentice di syarikat-syarikat. Itu cukup popular. Jadi dengan itu beban untuk universiti berkurangan. Jadi kos untuk kita melaksanakan pendidikan percuma juga boleh kita kawal dan kita laksanakan. Jadi itu satu model yang kita boleh laksanakan. Jadi sekian saja pembentangan saya, dan saya berharap saudara-saudara dapat memberikan soalan-soalan dan pandangan yang dapat dikongsikan selepas sesi oleh panelis sebentar nanti. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada YB. Seterusnya kita menjemput panelis yang kedua, Saudara Chiu, untuk membuat pembentangan. Bersilakan. Selamat petang kepada semua. Tadi saudara Bini sudah menerangkan banyak angka-angka, so saya akan terangkan dari sudut yang lebih teorik sedikit. Okay. So saya ingin balik kepada asas kenapa kita perlukan pendidikan. Okay. Dalam sebuah masyarakat moden pada zaman sekarang, pendidikan ini dia merupakan satu proses kehidupan di mana setiap manusia mesti melalui. Tujuannya adalah untuk kita membuka minda dan optimize akal-akal kita yang dipunyai oleh Tuhan. Dalam konteks di Malaysia, seperti yang termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita, tujuan pendidikan adalah untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari sudut jasmani, emosi, intelek, rohani, berdasarkan kepatuhan dan kepercayaan kepada Tuhan, dan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara. Dan saya tak pasti berapa hadir di sini boleh ingat falsafah pendidikan kebangsaan, walaupun ini merupakan asas kepada pendidikan di Malaysia. Dan juga seorang pensyarah Universiti USM, Dr. Afizah Ahmad,
turut berkata bahawa pendidikan ini penting untuk membina demokrasi dalam sebuah negara. Pendidikan juga penting untuk membasmi kemiskinan dan menjamin kesejahteraan hidup terhadap masyarakat dan negara. Pendidikan juga boleh memberi kekuatan kepada seseorang individu, menunjukkan jalan ke arah penyempurnaan, dan juga meluaskan pemikiran kepada dunia tanpa sepadan. So, memandangkan pendidikan ini sangatlah penting. So, setiap rakyat Malaysia seharusnya diberi peluang untuk mendapatkan pendidikan. Dan atas sebab inilah kita terdapat generasi terdahulu yang memperjuangkan supaya kita setiap orang boleh mempunyai peluang yang sama untuk akses kepada pendidikan. Dan sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia juga melalui proses yang lebih bersama, di mana selepas kemerdekaan kita wujudnya laporan Laman Talib pada tahun 1960, di mana pendidikan di sekolah rendah telah menjadi percuma. Perkembangan seterusnya kita boleh nampak wujudnya sekolah menengah yang dibiayai oleh kerajaan, dan sehinggalah pada tahun 2007 kerajaan melalui bajet 2008 mengisytiharkan bahawa pendidikan sekolah rendah, pendidikan menengah di Malaysia adalah percuma untuk seluruh rakyat Malaysia. Kepentingan pendidikan terhadap individu, masyarakat dan negara telah menjawab kenapa kita perlukan ada pendidikan percuma di peringkat sekolah rendah sampai ke sekolah menengah. Ini masih relevan pada zaman-zaman sebelum abad ke-21 tertentu. Okay. Dalam dunia moden sekarang, di mana kita dalam satu zaman yang dikatakan sebagai revolusi informasi ini, pendidikan tinggi amat diperlukan oleh setiap individu sehingga beradanya telah menggantikan sekolah menengah yang kita dapatkan sebelum ini. Contohnya, saya nampak kebanyakan sini pun lebih kurang sebaya dengan saya. Okay. Pada zaman atau nenek kita kan, kebanyakan orang cuma sampai ke tahap sekolah rendah, dan itu sudah mencukupi untuk kehendak zaman pada masa itu. Lepas itu pada zaman ibu bapa kita, kebanyakan mendapat pendidikan sekadar sampai sekolah menengah, dan itu sudah memadai. Tetapi perkembangan zaman telah menyebabkan kita ini sebagai generasi Y sangat memerlukan pendidikan, sehingga pendidikan sekolah menengah telah tidak mencukupi untuk kita. Kita perlukan lebih banyak pendidikan. Oleh itu kita perlukan pendidikan tinggi. Inilah realiti dunia moden sekarang. Suka tak suka, this is the reality. Okay? So, zaman abad 21 ini menuntut bahawa kita meletakkan pendidikan tinggi mengenai taraf yang sama penting dengan sekolah rendah dan sekolah menengah, dan juga dengan bidang-bidang awam lain seperti perubatan. So, sebagai contoh, pada zaman abad 80-an, 90-an, seseorang gradual lepasan sekolah menengah, mereka boleh tak berapa susah sangat untuk mendapatkan satu pekerjaan. Lepas itu boleh mendapat pendapatan yang mencukupi, yang sejajar dengan kos hidup pada zaman tersebut. Mereka boleh hidup pada zaman itu. Dan waktu itu, zaman beberapa kita lah, zaman itu, apabila anda ingin bekerja dengan hotel, bekerja dengan syarikat yang jual satu produk, tidak ada orang akan minta sama ada you degree hospitality ke, atau you degree marketing ke, tidak ada. Okay. Tetapi pada zaman sekarang, tanpa segolongan ijazah ataupun segi-segi kemahiran, amatlah sukar untuk kita untuk mendapatkan pekerjaan yang boleh mendatangkan pendapatan yang setimpal dengan kos hidup pada zaman sekarang. So, pendidikan tinggi ia telah menjadi satu jalan untuk kita mencari langkah hidup
dan satu jalan untuk menuju ke arah kelas menengah. Walau bagaimanapun, kos yang tinggi seperti yang Rabin bertanya tadi, kos yang sangat tinggi dalam bidang IPT ini, pendidikan tinggi, menyebabkan rakyat Malaysia sangat susah atau terlalu beban untuk mendapatkan pendidikan yang mereka inginkan dan perlukan. Semua kebutuhan ini adalah disebabkan oleh kita panggil sebagai komersialisasi pendidikan. Perkataan komersialisasi ini berasal dari bahasa Inggris yang bermaksud commercialization, bermaksud menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. So commercialization pendidikan adalah menjadikan pendidikan sebagai alat dagangan. Di dalam konteks Malaysia, komersialisasi pendidikan berlaku dalam dua bentuk. Yang pertama, pengkorporatan. Yang kedua, perusahaan seperti yang diberitakan tadi. So selepas aku dipindah pada tahun 1990-an, IPTA di Malaysia telah tukar menjadi badan korporat. Mereka boleh pegang aset, boleh menjalankan menubuhkan anak syarikat, boleh menjalankan aktiviti perniagaan. Kesemua ini adalah atas alasan untuk mengurangkan kebergantungan terhadap kerajaan dan untuk membantu kerajaan mengurangkan beban. Malah kerajaan telah pada tahun 2015 mengumumkan bahawa sasaran kerajaan adalah untuk mencapai 30% ditanggung kerajaan dan 70% ditanggung oleh industri sendiri. So oleh itu tidak heranlah kenapa dua tahun belakangan ini kerajaan telah mengambil langkah drastik untuk memotong peruntukan kepada IPTA. Ini telah menyebabkan IPTA terpaksa mencari dana sendiri melalui pelaburan, perniagaan dan sebagainya, dan bukan lagi memberi tumpuan perhatian terhadap pendidikan dan pembinaan insan. Banyak kesalahan berlaku. Kita boleh nampak di universiti sendiri selalu ada program nak buat sewa, lepas tu kad bajet, kad itu bas kena bayar, banyak kesalahan. Dan seterusnya untuk dasar perswastaan pula, kerajaan belakangan ini dah keberatan, tak berapa nak sangat untuk menambah bilangan IPTA. So mereka, kerajaan ingin melepaskan tanggungjawab mereka dan meletakkan beban untuk membiayai pendidikan tinggi terhadap rakyat sendiri melalui IPTS. Peranan kerajaan dalam pendidikan telah berubah dari pembekal kepada hanya pengirian. So ini adalah membuka ruang kepada korporat swasta untuk mengauk keuntungan yang begitu tinggi sekali melalui penubuhan IPTS dan mengenakan bayaran yang begitu tinggi sekali terhadap pelajar-pelajar yang perlukan pendidikan tersebut. Akibat daripada aktiviti komersialisasi ini, IPTS di negara ini telah menjadi sebuah alat dagang. Universiti menjadi kilang. Lepas tu mahasiswa semua ini hanyalah produk yang diproses dalam kilang untuk ditunggu untuk dijual ke pasaran. Inilah masalah sekarang. Dan peranan pendidikan tidaklah seperti yang saya katakan tadi begitu penting untuk individu, masyarakat dan negara. Pendidikan cumalah seperti barang dagangan yang terdapat di pasaran, di mana nilai pendidikan hanyalah terjemah dalam bentuk harga pasaran. Oleh itu, demi menjamin peluang pendidikan kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga untuk mengelakkan anak muda dan generasi akan datang untuk terus ditindas dan dibeban dengan hutang yang bertimbun-timbun ini, saya katakan langkah yang paling berkesan adalah dengan menghapuskan yuran-yuran pengajian. Ini sebab yuran-yuran inilah yang melekatkan harga kepada nilai pendidikan.
dan seterusnya menjadikannya sebagai alat dagang. Seterusnya saya akan menerangkan sedikit tentang kepentingan pendidikan percuma dan bagaimana kita boleh melaksanakannya. So, pendidikan percuma dia akan menjamin keadilan sosial. Kita sedang maklum bahawa pendidikan tinggi membolehkan kita untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik yang mendatangkan pendapatan tinggi. Oleh itu, sekiranya hanya golongan kaya yang mampu untuk mendapatkan pendidikan tinggi, manakala golongan kurang berada, mereka dia dapat akses kepada pendidikan tinggi atau terpaksa dibeban dengan hutang yang tinggi, maka mobilisasi sosial tidak akan berlaku. Dan untuk mencapai mobilisasi sosial, kita mestilah memberi peluang kepada anak muda dari lapisan bawah untuk mendapatkan pendidikan percuma dan seterusnya membela nasib diri mereka. Seterusnya, saya katakan, saya dah cek website PTPTN, mereka dah bagi hujah-hujah untuk membalas pendidikan percuma. Salah satu hujahan PTPTN adalah, pendidikan ini adalah untuk pelaburan individu. Sebab you nak laburkan you punya masa depan, so seharusnya saya sendirilah. Ini hujahan PTPTN. Tapi saya katakan bahawa pendidikan ini bukan sahaja pelaburan untuk individu. Pendidikan juga merupakan pelaburan kepada negara. Okay? Dan pendidikan selain memberi manfaat kepada pelajar, ia juga akan memberi manfaat kepada sektor swasta, perniagaan, dan juga kerajaan. Secara amnya, graduan dikatakan menerima manfaat daripada pendidikan melalui saya katakan tadi peluang pekerjaan dan peluang mendapatkan pendapatan lebih tinggi. So, walaupun mereka tidak menyumbang secara langsung dalam bentuk yuran semasa mereka mengaji dalam universiti, akan tetapi selepas mereka graduate, mereka akan bekerja dan sekiranya mereka dapat pendapatan tinggi, mereka akan menyumbang balik dalam bentuk cukai. So, semakin berjaya graduan, semakin tinggi gaji yang mereka dapat, ekoran daripada pendidikan tinggi yang mereka dapat, semakin tinggi cukai yang mereka bayar. So, dalam suatu sistem di mana para graduan tidak dikenakan kos langsung dalam bentuk yuran, sumbangan mereka selepas graduate yang secara tidak langsung ni adalah proporsional dengan manfaat yang mereka dapat. Kita bukan cakap ini percuma secara langsung, percuma. Ada orang yang kena bayar. Siapa? Graduan sendiri yang berjaya. Okay? So, selain daripada individu graduan yang dapat manfaat daripada pendidikan, kita tidak harus lupa bahawa perniagaan dan industri juga menerima manfaat yang sangat besar hasil daripada pendidikan. Mereka telah menggunakan ilmu dan kemahiran para graduan untuk menjaga keuntungan mereka. Seterusnya, mereka juga dapat manfaat daripada hasil R&D di institusi pendidikan. So, oleh itu, saya berpendapat bahawa pihak perniagaan dan industri juga perlu memberi sumbangan kepada pendidikan tinggi melalui cukai syarikat dan cukai keuntungan kapital yang lebih tinggi. Seterusnya, pendidikan percuma juga baik untuk ekonomi, kerana ia boleh dilihat sebagai satu fiscal stimulus yang lebih sihat, okay? Iaitu ia dapat meningkatkan pendapatan berguna, dan ini dapat meningkatkan kadar simpanan para graduan dan meningkatkan taraf hidup para graduan. Kerajaan juga akan menerima balik sebahagian wang yang dibelanjani dalam bentuk cukai. Sebab apabila pendapatan berguna tinggi, mereka akan belajar banyak, dan belajar banyak, sekarang ada GST, so secara langsung kerajaan boleh dapat balik itu tersebut. Okay. So, pendidikan percuma ini juga akan
membekalkan stimulus yang lebih sihat dalam ekonomi. Berbanding dengan kerajaan terus berbelanja dalam projek mega yang berbilion-bilion ataupun membuat pelaburan yang tak entah ke mana seperti YMDB. Sekian. Terima kasih Saudara Chiu. Beliau ada menyentuh sedikit sebanyak peranan siswa dan siswi yang graduate dan contribution mereka terhadap sosioekonomi negara. So saya yakin para hadirin telah siap sedia dengan soalan-soalan setelah dua panelis kita membuat pembentangan. So kita ada seorang lagi, Saudara Effendi daripada MKN. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Payah ada orang ketiga ni sebab main semua dah kena ambil oleh YB dan juga oleh YB Chiu. I think YB dan juga YB Chiu dia dah went through quite banyak maklumat dan data lah. YB cover nombor dan data, dan juga Chiu went through all the history part what happened in the past and what's happening now lah. Saya tak lalu sangat, saya baru 26 tahun, so I could relate to all my friends here yang datang forum ini. Saya tengok banyak grup mahasiswa. I didn't get the memo from organizer. I mean, ada slide ini, ada teks ucapan. So I will just elaborate pemahaman saya dan juga understanding saya berkenaan dengan isu pendidikan percuma. Saya sebenarnya gembira bila pengajar bawa semula tajuk pendidikan percuma dan juga pemansuhan PTPTN. Sebab ni actually adalah isu orang kata evergreen. Dia mula sekali dibahas dan dibincang pada PRU ke-13. Kalau kawan-kawan boleh recall, ada debat TV secara langsung antara YB Rafizi dan juga YB KJ untuk bincang sama ada model pendidikan percuma ini boleh dilaksanakan di Malaysia ataupun tidak, dan juga sama ada PTPTN itu patut dihapuskan ataupun tidak. Kalau rakan-rakan juga go through perbincangan berkenaan PTPTN, dia sebenarnya saya pada dapatan saya tak banyak sangat bercakap tentang affordability. Affordability ni comes later. Kalau tengok balik perbincangan PTPTN, isu yang selalu orang tanya adalah ini lebih kepada moral obligation, moral question. Maksudnya orang tanya, kalau kita masukkan PTPTN, kita beri pendidikan percuma, apa jadi pada yang dah bayar secara penuh? Apa yang ini adalah pinjaman, tak mesti dijelaskan. Jadi dia banyak bergaduh pasal soal hutang, ini adalah pinjaman kena bayar, tak boleh tak bayar, Islam marah, benda-benda macam tu. Dia perbincangan itu menjadi sedikit saya rasa sempit sebab dia berkisar kepada perbincangan moral dan juga tanggungjawab untuk membayar, dan juga dibalik-balik pada soalan-soalan ketiga itu pun Selangor adalah kerajaan di Pakatan Rakyat, itu adalah kerajaan di Selangor. Jadi isu dia adalah kalau nak cadang buat pendidikan percuma, buatlah kat Selangor dulu. Kenapa tak nak buat kat Selangor? 3 minit boleh answer later lah. Saya rasa dia dah jawab banyak kali, tapi orang still nak tanya kan. Jadi perbincangan kita dia menjadi begitu sempit. Sedangkan bila kita bercakap tentang pemansuhan PTPTN, itu hanyalah satu isu kecil yang sebenarnya bawa kepada isu yang lebih besar berkenaan dengan reformasi sistem pengajian tinggi. Kerana saya nak ambil beberapa angka yang penting. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok balik, pada tahun 2015 PTPTN meluluskan dan mengagihkan pinjaman PTPTN sebanyak 2 bilion. This was in 2015. Flashback 2010, jumlah pinjaman yang diluluskan dan diagihkan adalah sebanyak 6 bilion. So maksudnya untuk yang lepas tu kita nak issue statement dah, mungkin takut kita buat homework dan check. Tapi from the last statement, dia hanya issue 2 bilion. So maksudnya yang apa yang dapat sekarang adalah 1/3 sahaja daripada 6 bilion yang diissue pada 2010. Maksudnya apa? Maksudnya ada sedikit masalah dan krisis kepada PTPTN untuk membiayai ataupun meluluskan pinjaman. Dan kena faham kalau dah 2010 you boleh lulus 6 bilion dengan jumlah peminjam yang ramai pada 2010, sudah tentu dalam masa 5 tahun jumlah pemohon juga semakin bertambah, betul tak? Dan how do you cope dengan jumlah pemohon yang semakin bertambah dari 2010 hingga 2015 dengan tiba-tiba 2 bilion sahaja diisu untuk 2016? Jadi maksudnya
memang PTPTN menghadapi masalah dari segi pembiayaan dan sebagainya. Of course dia akan cakap kami tak ada duit sebab ada masalah dengan repayment. PTPTN dah buat macam-macam. Dia dah blacklist jangan pergi umrah, jangan pergi melancong ke luar negara. Dia dah buat automatic reduction daripada gaji. Kan ada kes yang mana saya rasa ada satu civil servant gaji dia RM319 sebab dia potong direct daripada gaji dia. So I think that one QPEX straight cakap pada PTN, please do not cut maximum. Tak kira sekarang lagi nak cover baby. So ini adalah isu-isu yang so PTN dah buat segala benda. Dia dah buat repayment macam tu, gitu dia dah buat. So masih repayment masih lagi menjadi satu masalah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah model dan juga method yang dibuat oleh PTPTN dilihat macam Wabidik kata tadi tidak lagi sustainable dan perlu diberikan satu naratif baru. Dan sebab itulah daripada perbincangan untuk memasukkan PTPTN itu it goes back to the question untuk memberikan pendidikan percuma. Nah, orang akan cakap boleh ke nak buat PTPTN ni ada duit membayar cukai dan sebagainya. Come on lah, the numbers out there. Bila dah calculate memang kalau Wabidik cakap it's only 5 billion per year membiayai pendidikan percuma. It can be done sama ada nak ataupun tak nak saja. So dari segi mechanics pembiayaan pendidikan percuma dah ada. Masalah pun kita dah recognize. PTPTN memang Islamic cash flow dan apabila dia dah baru-baru ni dia cakap kita nak bagi full loan, itu satu nightmare sebenarnya untuk para pelajar PTPTN. Saya ada adik belajar fizik dekat UKM. Dia cerita macam mana bila full loan tu mungkin bagi kita tak seberapa lah, terutamanya ada JPA dan sebagainya. Tapi yang bila tak dapat full loan, dia effect tau you punya income daily sebenarnya. So the reduction either 200 or 300 or 400 will have some effect. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya bagi contoh di UKM juga, sebab saya buat alumni UKM sebenarnya. Bila Najib announce reduction pemotongan bajet cut untuk IPTA dan IPTA, it's not a 20% cut untuk tahun itu tau. Dia adalah pemotongan since daripada 2014, 2015 dan 2016. So it's a constant reduction. So dalam keadaan you dapat PTPTN pun tak full, dalam keadaan bajet IPTA pun dah dipotong sebanyak 3 kali constantly, of course kerajaan akan naikkan yuran pengajian. Sebab itu langkah bunuh diri. Sebab kalau tiba-tiba yuran naik, nobody is going to work for them. Tetapi apa orang kata kesan daripada pemotongan bajet itu, dia akan datang daripada bentuk yang lain lah. Contohnya kalau sebelum ni naik motor tak pakai tapi kereta kena RM30 sama dengan pakai, mungkin kena jadi RM50. Ataupun kalau lepas ni nak guna Dewan Kuliah Fakulti Kebudayaan for example, tersebut percuma, they may charge you for RM50 or because that's how they get extra revenue ke apa ke. Dan juga kalau mungkin tak nak yuran pengajian, dia mungkin naik yuran kediaman. So kawan-kawan yang di UM ataupun di UKM, di Kolej Pertama, Kolej Ilmi semua tu, kalau dulu mungkinlah yuran kediaman itu hanyalah mungkin 600 satu semester, it may go up for this time. So kalau dia tak cekau dekat yuran pengajian, dia mungkin cekau pada aspek-aspek lain. Jadi dalam the backdrop yang saya bagi tadi, simple sahaja, PTPTN modelnya semakin tidak sustainable. Bajet tidak cukup buat repayment pun tak boleh. Kenapa repayment tak banyak? Precisely because economy is not doing well, gaji tak naik, you have so many tanggungan-tanggungan yang lain. Pada masa yang sama juga pemotongan IPTA bajet oleh gerakan kerajaan itu akan ada adverse effect terus kepada gerakan-gerakan di IPTA. Jadi how do we deal with this? Bagaimana kita nak menangani? Caranya adalah pendidikan percuma. You boleh tanyalah tak afford ke tak boleh, but the math is there, the number is there. It's a matter whether you nak buat ke tak nak buat lah. So saya rasa Wabidik lebih arif dari segi nombor dan data. Dan so kalau boleh untuk talking point pada malam ini adalah, saya tak rasa kita pada pihak ini nak bincang sama ada mampu ke tak mampu, apa tanggungjawab tak bertanggungjawab. Isunya lebih besar. Isunya adalah reformasi sistem pengajian tinggi. Kerana hanya apabila ada satu penumpuan dana yang besar daripada kerajaan untuk pengajian tinggi, universiti, baru kita boleh bergerak ke benda-benda lain. Contohnya nak tambah lebih banyak universiti, nak tambah lebih banyak pensyarah yang lebih senior dan sebagainya. So dia bukan PTPTN ni, kalau saya mesti mungkin hanya pecahan kecil saja daripada isu yang lebih besar. Kerana dia semuanya berbalik kepada reformasi pengajian tinggi. Sebab itu tadi Wabidik ada sebut kita kena lebih banyak universiti awam. Kalau kawan-kawan boleh recall,
saya rasa the last university mungkin UNIZA tu, Universiti Zainal Abidin dekat Terengganu. Itu pun tu dijadi sebagai KUZA KUZA. So saya tak recall any pembinaan universiti yang baru. So dalam keadaan ramai-ramai yang masuk universiti, tempat makin kurang, universiti tak dibina. Jadi cara langkah yang paling tepat untuk berhadapan adalah untuk bina lebih banyak universiti dan sebagainya. Dan last point mungkin sebelum kita buka untuk soalan, ramai orang tanya kenapa kita nak bagi pendidikan percuma. Saya ingat satu forum bulan tahun lepas, Dr. Zaharuddin daripada UIA, dia kata kenapa kita nak bagi pendidikan percuma. Sebab mentaliti rakyat adalah bagi percuma dia tak appreciate, bagi percuma dia tak boleh nak score, tak boleh bagi percuma dia jadi malas ya, dia nak bayar kan. So habis sebenarnya kalau ada universiti pun tak score juga kan, so sama dia sebenarnya. So saya rasa argument itu sebenarnya agak tidak berasas, sebab masih lagi tidak ada kajian sebenarnya kalau dapat percuma you akan main-main ataupun tidak. Sebab yang paling penting adalah apabila pendidikan itu percuma, soalan yang lebih penting untuk dijawab adalah the access itu lebih banyak. So maksudnya kalau orang miskin tapi kalau dia adalah Einstein dengan pendidikan percuma, dia boleh masuk universiti tapi dia nak Einstein di Malaysia. So sebab memang ini realiti tuan-tuan dan puan, sebab dia mungkin pandai cerdik, bukan dia tak berapa nak berada. So instead of going further, tolong mak ayah dekat kampung je lah. Sedangkan kita memang rakyat Malaysia, the talents are everywhere. Tak kisahlah you daripada Kuala Gerai ke Kemaman ke Segamat, Johor, doesn't matter, you know. So yang penting adalah pendidikan percuma itu dia menjadikan akses, dan bila ada akses only then you can go further. So isu-isu tak pantang, tak malah belajar, tak appreciate, mungkin ada, tapi dia bukan dia tak, macam mana kita tak boleh menyalahkan yang majoriti hanya kerana satu dua yang buat jahat lah. Macam contoh tak nak bagi kita iPhone dan sebagainya, tak ramai pun, ramai lagi yang perlukan duit untuk makan dan sebagainya. Kawan-kawan yang masih jaga ini boleh relate lah dan cerita-cerita saya ni. So I will stop here, mungkin kita boleh buka untuk question dan Okey, terima kasih Saudara Fendi. So kita dah habis first round. Okey, tadi ada soalan kenapa kita tak buat di Selangor. Kita ada sekarang beasiswa untuk PhD, brain bank 5 hingga 10 beasiswa setiap tahun kepada top 50 universities di dunia, luar negara. Jadi kenapa kita tak buat di dalam negara? Kerana bila kita melihat berbeza dengan undergraduate. Undergraduate macam saya mengakulah, saya buat law di London, tapi beasiswa Pemodalan Nasional Berhad dulu. Tapi law misalnya ada di universiti tempatan, kalau setakat buat undergraduate law tidak jadi soal. Tetapi kalau di peringkat PhD, peringkat yang lebih specialized, peringkat-peringkat yang cutting edge, dalam bidang teknologi, bidang akademik dan sebagainya, benda-benda ini memang masih lagi banyak di luar negara. Dan saya juga percaya kalau kita menghentikan penghantaran pelajar peringkat sarjana muda ke luar negara pun, kita masih perlu menghantar di peringkat tertinggi PhD untuk cross fertilization dan sebagainya. Kita masih perlu hantar ke luar negara. Tetapi untuk peringkat undergraduate, saya tidak melihat bahawa sebenarnya banyak manfaat yang diperoleh daripada kita hantar pelajar-pelajar pergi. Dan kadang-kadang bukan top universiti pun, hantar sekadar pergi ke luar negara bukan top universiti. Padahal kalau saya tak ada faedah kalau pergi ke universiti di luar negara yang bukan berada dalam ranking yang terbaik di dunia. Tapi untuk post graduate, saya rasa itu perkara yang penting. Satu soalan tadi Fendi pun ada sebut, kenapa kita tak buat di UNICEF percuma? Ini soalan yang sangat popular. Saya pergi mana-mana orang semua tanya. Pertama, pendidikan terletak di bawah tanggungjawab kerajaan persekutuan. Cuma Selangor ini istimewa sedikit, di mana kita ada UNICEF, kerana ia satu-satunya IPTS milik kerajaan negeri. Dia hybrid, IPTS tetapi milik kerajaan negeri. Kalau misalnya Universiti Malaysia Terengganu, dia IPTA, dia milik kerajaan persekutuan, bukan milik kerajaan Terengganu. Universiti Malaysia Pahang milik kerajaan persekutuan, bukan milik kerajaan negeri. Jadi nasib baiklah, sebab kalau dia buat UNICEF ni IPTA, makna saya tak boleh masuk dalam UNICEF. Apatah lagi duduk jadi lembaga pengelola atau lembaga pengarah. Tapi sebab dia milik kerajaan negeri, maka kita boleh duduk di sana.
pendapatan kerajaan negeri di Selangor ialah lebih kurang 2 bilion ringgit berbanding pendapatan kerajaan persekutuan 200 bilion ringgit. Walaupun kerajaan negeri contribute 22% kepada ekonomi kerajaan persekutuan, tetapi kita hanya dapat sedikit saja grant, grant maris dan juga per capitation grant daripada kerajaan persekutuan. Jadi kita tidak mampu nak buat di peringkat kerajaan negeri, kerana tanggungjawab ini berada di peringkat kerajaan persekutuan. Kita perlu menang kuasa di Putrajaya sebelum kita nak buat dasar pendidikan percuma di universiti-universiti kita. Berapa lama kita boleh buat dasar-dasar sebelum sampai ke peringkat sama macam kerajaan persekutuan? Macam saya katalah, kerana kekangan kewangan dan sebagainya, kita tidak boleh, sebab ultimately pendidikan berada di bawah tanggungjawab kerajaan persekutuan. Cuma kerajaan negeri boleh komplement peranan tersebut. Tentang bagaimana dengan allowance kehidupan, kalau di IPDA misalnya, kalau kita buat pendidikan percuma, macam mana pelajar-pelajar miskin? Sebenarnya 5 bilion ringgit yang kita calculate pada tahun 2013 itu termasuk memberi living allowance kepada pelajar-pelajar yang memerlukannya. Maknanya bukan hanya kita hapuskan yuran pengajian, tetapi kita juga bagi allowance pengajian, allowance kehidupan atau allowance sara hidup kepada pelajar-pelajar. Jadi itu included in the cost. Sebab kita memang tahu kalau nak pergi belajar, kalau hanya yuran percuma tetapi tidak ada yuran untuk, tidak ada allowance untuk sara hidup, untuk makan, minum dan tempat tinggal, maka tidak mampu untuk pelajar tinggal dia. Kalau bagi allowance, apa biasa dengan beasiswa? Dia similar macam beasiswa lah. Sebenarnya itu banyak negara, sebenarnya itu model pendidikan yang asal. Pendidikan percuma ialah model yang asal. Di Amerika Syarikat sendiri yang sekarang sangat-sangat diswastakan, asal pergi ke universiti percuma dan dapat grant daripada kerajaan pusat. Begitu juga di Britain. Tapi kemudian bila kerajaan mula memotong belanjawan dan sebagainya, maka itulah, termasuk juga di Malaysia. Kalau dulu 70-an orang pergi universiti semua dapat, boleh dikatakan semua lah dapat beasiswa daripada kerajaan. Jadi itu model yang kita nak buat. Dan kita akan terus memilih pelajar-pelajar. Of course, maknanya macam saya kata, kena ada selection, hanya pelajar yang terbaik. Dan kita kena ada alternatif tersebut, sektor vocational yang kuat, supaya mereka, kita tidak membebankan, bukan semua pergi ke universiti. Masalah kita sekarang, dan sebab itu banyak kadar pengangguran dan sebagainya, hampir semua, macam Air Asia, everyone can go to university, asalkan ada duit, ataupun asalkan ambil PTPTN. Jadi itu sebenarnya bukan model yang sustainable untuk sistem pendidikan kita. Kita hanya ambil yang betul-betul perlu ke universiti, dan yang lain boleh pergi ke vocational, dan mereka sebenarnya boleh mendapat pekerjaan dan juga gaji yang setimpal, yang kadang-kadang setara dengan mereka yang pergi ke universiti kalau kita ada sektor yang develop. Itu yang berlaku di negara Jerman. Okey, bagaimana kita nak mampu laksana? Kenapa kita tak hanya bantu targeted kepada yang miskin? Soalan dia, kenapa kita misalnya sekolah, kenapa pendidikan rendah dan pendidikan menengah kita tak buat macam tu juga? Kenapa kita tak buat means testing untuk pendidikan rendah dan menengah? Kenapa kita beri pendidikan rendah dan menengah percuma kepada semua? Kita tak bezakan dia kaya atau miskin, semua tetap pergi ke sekolah kerajaan secara percuma. Of course lah, kena bayar sedikit sebanyak apa tu, PIBG dan sebagainya, tetapi prinsipalnya ialah pendidikan percuma. Jadi patut prinsip yang sama kita bagi kepada pendidikan tinggi, kecuali bezanya tadi mungkin allowance sara hidup itu hanya diberi kepada mereka yang miskin dan mungkin sederhana miskin yang untuk pergi belajar. Yang kaya maknanya dia kena tanggung sendirilah untuk kos sara hidup dia. Tak masuk, kenapa kita tak hanya masuk interest itu? Sebab itu kita ada dua peringkat. Short term, apa yang kita desak daripada kerajaan sebelum kita ambil alih kuasa ialah, pertama, hapuskan interest. Kedua, jangan senarai hitamkan dalam sikris, dan ketiga, memulakan pembayaran semula hanya bila income mencapai level tertentu. Contohnya RM4,000. Itu sebenarnya model yang dipakai di Australia dan juga di United Kingdom. Jadi makna sebab dia graduate, gajinya kadang-kadang gaji dia RM1,500 pun, sama dengan orang yang tak masuk universiti. Jadi bagi kita tak adil untuk dia bayar juga
yuran PTPTN hutang PTPTN tersebut ya. Tetapi itu makna short term measure. Long term measure, kalau kita ambil alih kuasa, makna kita kena masukkan PTPTN. Siapa stakeholder pendidikan? Ya, bagi saya rakyat adalah stakeholder yang paling utama. Kemudian pihak kerajaan sendiri, pihak swasta pun ada interest sebab mereka yang akan mendapat manfaat daripada tenaga mahir dan sebagainya yang lahir daripada universiti. Tetapi stakeholder utama ialah rakyat. Dan tentang akhir sekali, bagaimana dengan apa yang cuba dilakukan oleh KPT hari ini, iaitu sistem wakaf untuk universiti-universiti, yang itu boleh diteruskan, tidak ada masalah. Itu sebenarnya kita nak contohi, kalau asalnya Universiti Al-Azhar ada sistem wakaf yang establish. Kalau hari ini di barat kita tengok misalnya Harvard, ya, dia punya endowment dia dah mencapai bertrilion dolar. Ya, jadi itu sebenarnya perkara yang boleh diteruskan walaupun universiti tidak mengenakan yuran. Kita memang keperluan untuk universiti mencari sumber pendapatan daripada alumni mereka, daripada pihak korporat dan sebagainya, itu perlu diteruskan juga. Tetapi kerajaan tidak boleh melepaskan tanggungjawab mereka sama sekali.